kepunyaan Allah SWT sampai masa Allah Ta'ala boleh ambil kita, kan? Baik. Ada di antara manusia yang ingkar terhadap Allah SWT, sedangkan dia wajib bersyukur di atas segala kelebihan yang dikurniakan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innal insana layatgha. Surah Azim. Mafhumnya, ketahuilah manusia benar-benar melampaui batas. Sampailah ayat yang ke-8, ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Maksudnya mereka bahawasanya manusia ini melihat dirinya berkecukupan, tak perlu kepada Allah SWT. Apa yang ada pada diri ini semua adalah hasil daripada usaha dia. Maka Allah tegaskan, inna ila rabbika ruj'a, sungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Ini dia, manusia yang bongkak ini diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kebongkakannya. Maka Allah Taala tegaskan, sesungguhnya kepada Tuhan kamu lah tempat kamu kembali. Kamu tidak akan boleh menongkat langit yang tinggi di dalam alam ini, di atas muka bumi ini. Satu masa nanti kamu dari tanah akan balik kepada tanah, akan disimpan, dikebumikan dalam tanah, dan satu masa kamu akan dibangkitkan untuk menghadap aku. Maka aku akan berikan balasan apa yang kamu buat di alam dunia, wa imma syurga ataupun neraka. Waliyazzubillah. Itu dia, penegasan Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mendedahkan tentang sifat jahat Abu Jahal yang menegah Rasulullah SAW dari menunaikan ibadah solat, kerana sifatnya yang menyokong kezaliman dan agama menyembah berhala. Ini ada pada ayat yang ke-9 dan seterusnya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, sampailah ke akhir ayat. Itu dia isi yang ketiga. Allah Ta'ala mendedahkan sifat jahat Abu Jahal, ataupun namanya sebenarnya Umar bin Hisham. Abu Jahal ni gelaran ataupun kunyah, bapa orang yang jahil, Abu Jahalin. Nama sebenarnya bukan Abu Jahal, nama sebenarnya Umar bin Hisham. Sebab Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, berilah hidayah salah seorang dari dua Umar. Jadi waktu itu di kota Mekah ada dua orang pemimpin kaum Quraisy yang bernama Umar. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan Umar bin Hisham, yakni Abu Jahal. Maka Allah SWT beri hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dalam surah Al-Alaq ni Allah SWT mendedahkan tentang kejahatan Abu Jahal yang pernah menahan Nabi, mencegah Nabi, melarang Nabi dari mendirikan solat di perkarangan di kawasan Masjidil Haram. Masjidil Haram ni Kaabah tengah-tengah keliling. Dia tidak ada tidak ada bangunan. Tidak ada seperti mana kita lihat di Masjidil Haram pada hari ini. Betul-betul tanah lapang lembah tu. Jadi itulah dia kawasan Masjidil Haram. Maka Nabi satu ketika pernah nak semayang di situ, ditegah oleh Abu Jahal. Kerana Abu Jahal ni pemimpin yang berkuasa. Nabi tidak ada kuasa itu. Nabi seorang utusan Allah SWT semata-mata mengajak manusia meninggalkan menyembah berhala dan balik menyembah Allah yang Maha Esa. Ketika itu Nabi SAW masih di kota Mekah Al-Mukarramah, belum diperintah Allah berhijrah dan mendirikan kerajaan Islam di kota Al-Madinatul Munawwarah, belum lagi. Jadi waktu tu kita nampak Abu Jahal lah yang ada power, ada kuasa. Maka Allah Ta'ala dedahkan kejahatan Abu Jahal ini dalam ayat-ayat berikutnya, ayat bermula ayat 9 sampailah ke akhir surah. Kerana sikapnya yang menyokong kezaliman dan agama menyembah berhala, Allah SWT juga menjanjikan janji-janji buruk kepadanya seandainya ia berterusan dalam kesesatan, kekufuran dan penderhakaan. Malah memberi peringatan kepada Rasulullah SAW sebagai dia tidak mengindahkan segala ugutan Abu Jahal dan maki hamun orang-orang musyrikin. Allah SWT berfirman, ya ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, sampailah ayatnya yang akhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, atau kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Itu dia. Jadi itu dia tuan-tuan.
Ya, ayat yang 9 hingga 19 ni menceritakan tentang keadaan Abu Jahal ni tadi dan pengikutnya yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai akhirnya mukadimah surah Al-Alaq pada kali ini, pada malam ini kita berbicarakan tentang cara penurunan surah ini, iaitu hadis permulaan turunnya wahyu. Bahagian pertama surah ini turun di peringkat awal penurunan Al-Quran, sementara baki ayat yang lain turun agak lewat, iaitu selepas dakwah mula berkembang dan penentangan Quraisy terhadap dakwah semakin meningkat. Jadi bahagian pertama surah ni mana? Ayat 1 hingga ayat 5. Ayat 6 sampai ayat akhir 19 itu turun kemudian. Sebenarnya disebut oleh penyusun kitab ini. Waktu dakwah Islam sudah mula berjalan, sudah mula dilaksanakan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum yang digelar sebagai Al-Ashratul Kiramil Bararah, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita baca satu hadis yang diambil oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Ahmad juga Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawa permulaan wahyu yang dimulakan kepada Rasulullah SAW ialah mimpi yang baik lagi benar dalam tidur. Jadi sebenarnya konsep ar-ru'ya as-sadiqah tu ada, mimpi yang benar tu ada, dan ianya banyak berlaku kepada para nabi dan para rasul, kerana mereka ini golongan yang tak boleh diganggu oleh syaitan. Mimpi mereka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan mainan tidur ataupun daripada gerak-geri syaitan nak menggoda manusia, tak. Jadi ar-ru'ya as-sadiqah itu memang berlaku kepada para nabi dan rasul. Maka tidaklah lagi Nabi bermimpi suatu mimpi, melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya subuh. Jadi Nabi SAW kalau mimpi ketika itu, waktu Nabi SAW sedang beruzlah, sedang bertahanus di Gua Hira ni, Nabi ada bermimpi. Dan mimpi Nabi itu ada kalanya seperti cahaya subuh. Cahaya subuh ni macam ni, cahaya putih tu lah. Garisan putih di ufuk timur itulah namanya cahaya subuh. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke tempat-tempat yang rendah yang boleh melihat matahari terbit. Macam kalau di Indonesia ni, kalau kita pergi sebelah pantai timur, maka kita boleh lihat matahari terbit, kita boleh lihat cahaya subuh. Tapi tempat lain boleh tak? Boleh. Kalau kita betul-betul membuat pengamatan, kita boleh melihat juga cahaya subuh. Disebut subuh, cahaya subuh ni adalah garisan putih di ufuk timur. Bila garisan putih itu nampak di ufuk timur, itulah tandanya waktu subuh sudah masuk. Maknanya sempadan nak masuk siang tu ada balik, akan menjelang. Malam semakin hilang dari langit, dari waktu manusia. Macam sekarang ni malam ni, tapi belum lagi, kalau tengok jam saya ni masih lagi ada sedikit waktu maghrib. Hampir-hampir nak luput waktu maghrib. Maksudnya kalau di langit, kita tengok langit belakang tu, langit di sekeliling kita ni, langit tu dah hitam gelap. Kalau ada ufuk, ada warna-warna merah di ufuk barat pun mungkin tak berapa nak nampak lagi. Bila dah gelap gelita langsung malam, maknanya waktu maghrib sudah luput, sudah habis. Masuklah waktu isyak, dan waktu isyak dia akan berterusan sampai zahirnya cahaya putih di ufuk timur, iaitu cahaya subuh tadi. Wallahu a'lam. Kemudian baginda SAW cenderung duduk di tempat sunyi mengasingkan diri. Jadi Nabi SAW, pada waktu-waktu ini memang Nabi SAW banyak bersendirian, banyak bersendirian, mengasingkan diri, jauh daripada kesesatan orang-orang Arab Quraisy yang semakin teruk, semakin menggila. Jadi Nabi SAW tengok keadaan ini tidak baik pada mata baginda, maka baginda mula mengasingkan
di mula